Sabah salur RM56.75 juta kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam. Laporannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan. Kerajaan negeri menyalurkan RM56.75 juta kepada sekolah-sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di seluruh Sabah tahun ini. Ia bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan memastikan tempat ibadat dalam keadaan selamat dan kondusif. Menteri Kewangan Datuk Seri Parlimen Marsudi Manjun mengumumkan dan menyampaikan bantuan itu dalam Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan Negeri tahun 2024 kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam. Menurutnya, peruntukan tahun ini meningkat 2.7 juta berbanding tahun sebelumnya dengan 1,839 kelulusan telah diberikan melibatkan 24.15 juta ringgit untuk sekolah dan 32.6 juta ringgit untuk badan agama bukan Islam. Kerajaan akan memastikan peruntukan bantuan kewangan kepada sekolah dan badan keagamaan terus meningkat tahun depan. Dalam majlis ini, kawasan Zon Pantai Barat Selatan menerima 24.14 juta ringgit dengan 8.67 juta ringgit untuk 125 sekolah dan 15.46 juta ringgit untuk 648 badan agama. Penyerahan bagi zon lain akan dilaksana pada November depan. Cubaan seludup minuman keras dan rokok pelbagai jenama bernilai lebih 3 juta ringgit berjaya ditumpaskan. Serbuan dibuat di 3 lokasi berasingan sekitar Penampang, Kota Kinabalu dan Sepanggar. Dalam sidang media, penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Siti Mang berkata, kes pertama melibatkan rampasan 214,000 bungkus rokok dianggarkan bernilai RM428,000, melibatkan cukai lebih 2.8 juta ringgit. Serbuan dibuat 25 September lalu di sebuah stor tidak bernombor di Kampung Hubah Penampang. Manakala kes kedua melibatkan rampasan 33 karton minuman keras bernilai RM981,000 di 3 premis perniagaan sekitar Bandaran Berjaya, Kota Kinabalu pada 30 September. Turut ditahan seorang lelaki dan 2 wanita berumur antara 41 hingga 61 tahun. Kes ketiga melibatkan sitaan minuman keras dan lori di Jalan Sepanggar 1 Oktober dianggarkan bernilai hampir RM56,000. Modus operandi bagi tiga-tiga kes ini menjual minuman keras yang tak berkastam di premis yang kita kata dalam ada dilesenkan di bawah lesen rumah awam tetapi menjual barang yang tidak dibayar duty ataupun cukai kastam. Jadi dalam kes ini kesalahan merupakan juga kesalahan di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Batu Lapan Jalan Apas, Tawau petang semalam. PPS diaktifkan bagi menempatkan lebih 200 mangsa kebakaran selepas 38 rumah mereka musnah dalam kejadian tersebut. Ketika melawat penduduk terjejas, Adun Balung, Datuk Hamil Awang memaklumkan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan memastikan keperluan mereka terjaga, terutama dari aspek penyediaan makanan. Saya dimaklumkan hanya pada awal pagi tadi dan kita telah pun menyediakan untuk sarapan pagi mangsa kebakaran pada hari ini seramai 450 tapau dan kita juga diminta oleh pihak kebajikan untuk menyediakan makanan tengah hari dan juga makan malam untuk mangsa-mangsa ini. Dan ini saya sudah atur dengan pengurusi JKK kita. Mangsa kebakaran turut berkongsi mengenai kejadian berkenaan. Jam 12 lebih. Jam 12 lebih teriak sudah orang, ada kebakaran. Saya turun tengok, saya buat begitu. Aku bilang kalau ini apa boleh buatlah. Jadi saya keluar itu ke kereta di sini. Saya keluarlah kasih selamat itu budak-budak semua. Baru saya balik lagi. Adalah barang-barang pekakas itu saya ambil. Ya. Yang saya itu untuk bagi kerja itu.
Kejadian tu semasa ribut tu pukul 10.30 ke begitu. Berhenti hujan terus muncul kebakaran sebab blackout kan. Ndak hidup, orang bilang punca daripada lilin. Saya pun tidak tahu lah itu yang dibagi tahu dengan saya. Sekarang budak tu ada di hospital diurus forensik ada orang bilang tu. Selesai insya-Allah ini hari kami akan kebumikan jugalah di tanah perkuburan Batu 4. Selain memusnahkan 38 rumah, kebakaran berlaku pada Ahad turut meragut nyawa seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS serta Lembaga Pelancongan Sabah diminta mengenal pasti etnik yang kaya dengan adat resam dan budaya unik. Inisiatif ini penting untuk mengangkat warisan budaya mereka agar terus dikenali dan tidak pupus ditelan zaman. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, di Sabah terdapat 35 etnik dan 217 subetnik yang menggunakan lebih 50 bahasa ibunda. Justru usaha memperkasa adat, budaya dan bahasa ibunda perlu diperhebat dan dihayati agar tidak terpinggir dalam arus kemodenan teknologi masa kini. Beliau berucap merasmikan Pesta Salak Peringkat Daerah Lahadatu kali kedua tahun 2024, Anjuran Persatuan Etnik Idaan Sabah. Teksnya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bercakap kepada media, Datuk Nizam yang juga Adun Apas yakin penganjuran Pesta Salak mampu menjadi tarikan baharu pelancong dari dalam dan luar negara ke Lahadatu. Ia akan menjadi satu tarikan khususnya kepada industri pelancongan di kawasan Lahadatu ini dan saya yakin ia akan menjadi satu limpahan ekonomi yang baik untuk masyarakat yang ada di Lahadatu ini. Jadi saya berharap agar Pesta Salak ini dapat diadakan lebih baik dan lebih besar di masa-masa akan datang. Pesta Salak atau Pesta Sarang Burung yang boleh dimakan berkait langsung dengan adat dan budaya etnik Idaan selaku pemilik gua-gua warisan di Teluk Davel. Namun ia diraikan secara bersama dengan etnik-etnik lain yang terdapat di daerah Lahadatu. Terdahulu berlangsung penyampaian 25 watikah pelantikan bagi Jawatankuasa Adat Istiadat Etnik Idaan Sabah. Institut Pendidikan MARA IPMA melahirkan 28,919 graduan dalam pelbagai bidang teknikal dan profesional dengan kadar kebolehpasaran mencapai 94.34%. Ini membuktikan graduan IPMA mudah mendapat pekerjaan dan menjadi rebutan pihak industri. Bagi memastikan kebolehpasaran graduan IPMA terus meningkat, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Majlis Amanah Rakyat MARA, Insinyur Dr. Mahzan Teh, memberi jaminan pihaknya akan terus mempersiap graduan sebelum bekerja. Ini termasuklah mewujudkan program pendidikan bersepadu MARA yang menekankan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Dengan 344 institusi di seluruh negara, termasuk 270 institusi TVET, MARA bukan sekadar menerajui bidang pendidikan, malah menjadi pelopor perubahan dalam sektor kemahiran dan keusahawanan. Dr. Mahzan menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Convocation Institut Kemahiran MARA, IKM Kota Kinabalu, kali ke-14. Dalam majlis ini, 219 graduan IKM Kota Kinabalu menerima sijil dan diploma masing-masing dalam pelbagai bidang kemahiran. Turut disampaikan anugerah graduan terbaik kepada Muhammad Syazani Mazlan yang merupakan graduan diploma kompetensi elektrik. Syarikat Utiliti Elektrik di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah Electricities dan Berhad SESB dijenamakan semula sebagai Sabah Electricity dengan imej korporat yang baharu. Penjenamaan semula ini bukan sekadar penukaran logo dan warna korporat tetapi turut melibatkan imej dan identiti syarikat. Pengurusinya, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, perubahan imej ini selaras komitmen syarikat untuk meningkatkan kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan disediakan meskipun berdepan pelbagai cabaran.
The board of directors of ACSB, we don't simply make decision. This is with approval of the government. So in September last year, we made a decision. The board made a decision to go into this, and a total of 21 companies took the attended the briefing and all this. Okay, eventually it was a very stringent thing, very stringent. Datuk Madius berkata kepada media selepas merasmikan pelancaran penjenamaan SESB, kaunter perkhidmatan pengguna Kota Kinabalu dan nombor talian aduan 15444. Seiring penjenamaan semula ini, Sabah Electric City menetapkan sasaran untuk mengurangkan indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI kepada 100 minit menjelang tahun 2030 berbanding 220 minit ketika ini. Baik saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Faiz untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Faiz. Suara, terima kasih.